Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Anisha. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan esei pengajian am penggal 2. Tajuk yang akan saya ketengahkan ialah topik 4, Malaysia Maju dan Sejahtera. Temanya ialah ekologi. Soalan esei berbunyi seperti: kepupusan flora dan fauna memberi kesan kepada kehidupan manusia. Tindakan yang tidak wajar terhadap flora dan fauna perlu dielakkan. Bincangkan. Format soalan 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Isu yang ingin kita ketengahkan dalam perbincangan esei pada kali ini ada 2. Isunya ialah kesan kepupusan flora dan fauna kepada kehidupan manusia. Yang kedua, isunya ialah tindakan yang tidak wajar dilakukan. Kehendak soalan ini menginginkan 2 perkara. Yang pertama adalah kesan, yang kedua ialah tindakan yang tidak wajar dilakukan. Kesan kepupusan flora dan fauna kepada kehidupan manusia ialah berlaku krisis makanan. Krisis makanan yang terjadi ini disebabkan oleh kepupusan flora dan fauna yang menyebabkan kehidupan manusia terancam. Sebagai contoh, apabila berlaku kemusnahan flora dan fauna, manusia tidak dapat mencari bekalan makanan yang mencukupi. Secara tidak langsung, makanan untuk menyara kehidupan menjadi lebih mahal. Kesannya, apabila berlaku kepupusan flora dan fauna ini, haiwan akan bermigrasi ke tempat lain dan manusia akan mengalami krisis makanan yang agak teruk. Isi yang kedua, kesan kepupusan flora dan fauna kepada kehidupan manusia ialah berlaku bencana alam. Sebagai contoh, berlakunya banjir, tanah runtuh dan juga hakisan tanah. Perkara ini berlaku disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang berleluasa. Secara tidak langsung, kawasan hutan tidak lagi menjadi kawasan tadahan hujan dan kesannya larian air permukaan akan meningkat. Disebabkan itu, kadar resapan tanah akan berkurangan. Namun begitu, terdapat tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh segelintir manusia, iaitu pembakaran secara terbuka. Hampir setiap tahun, masyarakat kita di Malaysia seringkali melakukan pembakaran terbuka. Kesannya, peningkatan asap ke udara dan berlakunya jerebu yang tebal. Disebabkan pembakaran terbuka itu menghasilkan pelbagai asap dan juga debu, ia juga mengeluarkan banyak gas-gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur monoksida dan juga gas metana. Kesannya, indeks pencemaran udara meningkat. Seterusnya, tindakan yang tidak wajar dilakukan adalah pembuangan sampah sarap yang merata-rata. Sebagai contoh, pembuangan sampah sarap akan mencemarkan alam sekitar dan boleh meningkatkan pencemaran bau, iaitu bau busuk di kawasan sekitar. Secara tidak langsung, banyak plastik-plastik telah dibuang ke dalam laut dan ini akan mencemarkan air laut. Kesannya, hidupan akuatik terjejas, menyebabkan ikan-ikan mudah mati kerana terminum air yang kotor
disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Akhir sekali, tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh manusia ialah pembalakan haram. Pembalakan haram ini akan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna, iaitu aktiviti menebang pokok secara besar-besaran akan memusnahkan pokok-pokok kecil dan akhirnya hutan menjadi gondol. Pembalakan haram ini juga memberi kesan kepada flora dan fauna, iaitu habitat haiwan terjejas. Kesannya, haiwan akan bermigrasi ke tempat lain untuk mencari habitat yang lebih sesuai. Kesimpulannya, semua pihak hendaklah menjaga alam sekitar supaya sentiasa terjaga dan tidak terpupus. Flora dan fauna yang terjaga akan tersimpan rapi dan boleh ditunjukkan kepada generasi akan datang. Sekian saja pembentangan kita pada hari ini. Terima kasih.